Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Luqman Shazli bin Datuk Seri Azlani Zaharin. Saya adalah pelajar MRSM Pangkalan Cepa Kota Baru untuk batch yang ke-12 pada 1984. Saya tingkatan 1 dan sehingga 1988 saya tingkatan 5. Baik, alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada pihak Ansara Kota Baru yang berpeluang, yang memberi, yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan program ini, ya, untuk buka dan expose, mendedahkan kepada pelajar-pelajar dengan pengalaman-pengalaman abang-abang atau kakak-kakak, senior-senior yang telah melalui jalan hidup mereka. Jadi di sini saya ingin berkongsi sedikitlah maklumat tentang diri saya dan perjalanan hidup saya, karier saya dan sehingga apa yang saya perolehi sekarang. Okey, saya dilahirkan pada 16 Mei 1971 dan saya dilahirkan di Kota Baru, Kelantan. Dibesarkan di Kelantan di Sekolah Rendah Sultan Ismail III, darjah 1 hingga darjah 6. Dan ketika saya darjah 5, saya telah dipilih dan dilantik menjadi penolong ketua pengawas. Kemudian darjah 6, saya dilantik menjadi ketua pengawas. Dan saya skor penilaian darjah 5 waktu tu full, ya, 5A. Dan alhamdulillah saya terpilih untuk masuki Matlaran Sains Mara Pangkalan Cepa. Dan sepanjang saya berada di Matlaran Sains Mara Pangkalan Cepa ni, banyak pengalaman-pengalaman dan kenangan-kenangan manis yang masih kekal dalam ingatan saya, ya. Di antaranya saya telah melibatkan diri dengan AJK, agama, Jabatan Agama ketika saya Form 1 lagi, dan saya dilantik menjadi ahli koperasi, pengarah koperasi ketika saya Form 4 sehingga Form 5, dan ketika saya Form 2 saya juga mewakili Matlaran Sains Mara Pangkalan Cepa untuk peringkat seluruh Malaysia di dalam projek saintis muda, ya. Dan ketika saya tingkatan 3 juga saya mewakili Matlaran Sains Mara Pangkalan Cepa bertanding untuk projek sains tunas saintis, yang mana itu adalah pencapaian gemilang saya johan seluruh Malaysia. Dan di samping itu sukan juga aktif. Saya aktif di dalam softball dan juga aktif dalam bola sepak. Softball, alhamdulillah, ketika saya tingkatan 2, kumpulan kami menang naib Johan Kelantan. Tingkatan 3 kami Johan Kelantan, tingkatan 4 naib Johan Kelantan, tingkatan 5 pun naib Johan Kelantan. Bola sepak kami ketika tingkatan 3 kami Johan Kelantan. Saya ketika tingkatan 4 saya juga projek sains saya yang Johan itu telah dipanggil untuk dipamerkan ketika perasmian bangunan Mara 1987 di hadapan Tun Mahathir. Dan ketika saya tingkatan 5, projek sains saya masih juga terpilih. Projek lain, ya, parabola, terpilih untuk peringkat final. Dan alhamdulillah SPM pun saya mendapat result yang bagus, 14 aggregate. Ketika saya Form 4 juga saya menjadi Johan penembak, ya, Johan penembak tepat Kadet Polis Kelantan. Alhamdulillah, macam-macam program-program yang saya ikuti. Tetapi antara satu program yang saya tidak miss ialah program tabligh. Ya, ketika saya tingkatan 1, saya mula berjinak-jinak dengan abang-abang tabligh, ya, di MRSM. Tingkatan 2, tingkatan 3, 4 dan 5, alhamdulillah menyebabkan saya jinak dengan surau, rajin ke surau. Ya, kadang-kadang kita selalu buat gush, kita buat ziarah, ya, pintu ke pintu, blok
Waktu tu kami di blok B, blok C, blok D. Ya, alhamdulillah sentiasa kita buat ta'lim, ziarah khususi, dan kadang-kadang dalam sebulan sekali kami bentuk jemaah keluar satu hari, ya, di markas tabligh ataupun di mana-mana mereka hantarlah di masjid-masjid. Dan saya pernah bawa satu jemaah komplit student-student kita, ya, keluar satu hari. Dan ketika cuti ketika saya tingkatan 3, saya pernah ikut jemaah tabligh ini selama 2 minggu. Ia menjadi mutarjim, ya, translator kepada jemaah Bangladesh. Saya waktu tu umur 15 tahun, saya jadi translator kepada jemaah Bangladesh yang memberi speech dalam English, saya terjemah dalam bahasa Melayu. Dan ketika saya ke tempat, ketika cuti sekolah, saya berpeluang untuk keluar dari jalan Allah 40 hari. Saya ingat juga waktu saya tingkatan 4, kami sekumpulan mendaki Gunung Tahan. Gunung Tahan ni gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia. Alhamdulillah, macam-macam pengalaman, ya, saya dapat. Jadi dalam projek sains ataupun sport, sukan, clubs pun memang saya aktif. Dan seni, saya sangat arif dalam seni, yang mana alhamdulillah terbukti ketika SPM saya skor A1. Ya. Matematik memang saya peganglah A1, SPM pun dan SRP pun saya pegang A1. Jadi bagi saya benda tu mudah. Sebab apa? Sebab 1 campur 1 ialah 2. Dia fakta, dia tak lari. 1 campur 1 2, 2 campur 2 4. Itulah matematik moden. Matematik tambahan tu susah sikit. Saya skor C4 saja. Okey, baik. Tetapi apabila saya tingkatan 5, ada sedikit perubahan yang berlaku di dalam diri saya ketika kita sedang nak menentukan ke mana hala tuju kita. Ya, pelajar-pelajar waktu tu terfikir nak jadi apa? Nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi arkitek ke, nak jadi lawyer ke. Waktu tu masing-masing mendapat peluang-peluang yang diberi, ya. Abang-abang akan datang, senior-senior akan datang. Ada daripada senior-senior kami dulu yang datang macam mana kami buat yang kita buat sekarang ni, ya, menceritakan tentang pilot, ya, career pilot, QDM. Saya berminat. Sebab apa? Sebab sepupu saya adalah bekas general, mantan general Abdullah Nasution, tentera udara. Jadi saya pun rasa ada jalan, ya. Masa sama saya minat biologi, saya minat fiziks. Projek-projek sains saya kebanyakannya berlandaskan fiziks. Jadi saya minat fiziks. Jadi macam-macam kita buat, ya. Jadi saya terfikir, sehingga kan saya berkata pada diri saya, Lokman, apa yang kamu nak jadi, kamu boleh jadi. Jadi kamu nak jadi apa? Kamu nak jadi apa? Jadi saya muhasabah, saya kata saya nak jadi sesuatu, saya nak jadi hafiz Al-Quran. Sebab apa? Sebab waktu tu logo ataupun moto MRSM Penggalan Cepa ialah pelajar serba boleh, melahirkan pelajar yang serba boleh. Jadi saya kata arah sains ataupun arah duniawi ni saya dah cuba semua. Saya rasa saya boleh. Tetapi saya ada kekurangan sikit dalam arah keagamaan. Menghafaz Al-Quran satu yang luar biasa. Saya rasa ia adalah satu cabaran bagi saya. Dan saya sangat ingin untuk menghafaz Al-Quran. Dan saya dengar-dengar orang yang nak hafaz Al-Quran ni mestilah boleh mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Jadi saya melancarkan bacaan Al-Quran saya sehingga saya mampu membaca satu juzuk dengan kelajuan 30 minit. Saya boleh membaca Al-Quran dengan kelajuan satu juzuk, ya, bacaan jumlah tempoh satu juzuk tu dalam tempoh 30 minit. Jadi alhamdulillah saya terasa sangat asyik, dan walaupun sibuk dalam sport, sibuk dalam berbagai-bagai aktiviti di MRSM, saya ketika tingkatan 4 saya dilantik menjadi ketua pengarah ahli lembaga pengarah koperasi, ya. Maknanya kedai koperasi itu saya yang bos. Setiap malam saya masuk dan kita jual, kita kira duit saja. Jadi macam-macam
kita buat. Macam-macam saya buat. Dan maklumlah pelajar Malaysia ni anak mas kan. Jadi saya tercari-cari apa yang saya nak jadi. Dan saya ada anak bongsu daripada 6 adik-beradik. Abang saya yang sulung ada seorang kontraktor yang dikirakan berjaya, ya, dia berada di kelas A. Abang saya yang kedua juga seorang businessman. Abang saya yang ketiga seorang arkitek lepasan dari Florida University, Miami University. Kakak saya seorang lagi tu daripada Chicago University. Kakak saya seorang lagi Kak Ja, ya. Kak Ja ataupun Cik Nuraiza Zaharin, Presiden Ansara kita ni, Ansara KB kita, juga lepasan dari Business Studies dia di Washington University. Dan saya yang terakhir. Jadi saya terfikir-fikir apa yang terbaik untuk saya ceburi. Jadi timbul satu soalan, sebab saya selalu membaca hadis tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran, ya, ketika bersama-sama dengan geng-geng tabligh ni, saya biasa mendengar hadis. Jadi saya kerap membaca hadis kelebihan seorang yang hafaz Al-Quran, iaitu seorang yang hafaz Al-Quran ini Allah SWT akan mengurniakan mahkota, ya, untuk ibu bapanya di akhirat nanti. Mereka akan berada di mimbar yang mana orang-orang tertanya, siapakah mereka ini? Adakah ini Nabi atau adakah ini Rasul? Adakah mereka ini siapa ni? Mereka syuhada ke? Mereka siapa? Tak, mereka ini adalah ibu bapa kepada hafiz Al-Quran. Saya rasa inilah peluang yang paling baik untuk saya beri jasa kepada ibu bapa saya. Dan sementara itu ada juga syafaat yang lain. Seorang yang hafaz Al-Quran, Allah akan bagi syafaat untuknya, menarik ahli keluarganya yang terdekat yang masuk di dalam neraka. Wah, ini pun bagus. Jadi macam-macam kelebihan. Jadi ini sangat menarik diri saya untuk saya menceburkan diri untuk laluan ini. Tetapi laluan ini adalah laluan yang sangat janggal, yang tidak ada di bawah keleluaan MARA. Ya, MARA menajakan pelajar-pelajar untuk jurusan-jurusan akademik, jurusan-jurusan sains, jurusan engineering, doctors, architecture, macam-macam, ya, tetapi tidak ada jurusan tahfiz. Jadi ini satu cabaran kepada saya dan susah untuk difahami oleh orang tua saya, sebab soalannya, what is the qualification? Siapa yang akan menaja kamu untuk melanjutkan pelajaran kamu? MARA tak taja kamu adalah anak MARA. MARA memberi tajaan yang begitu banyak untuk pengajian-pengajian ataupun jurusan-jurusan yang lain. Mengapa tak ambil itu saja? Kamu pun qualified. Jadi saya sebenarnya tercabar dan tercari-cari, terpinggir. Dan satu keputusan yang saya perlu buat yang sangat kuat untuk saya buat keputusan untuk bagi hidup saya. Jadi dengan meneliti dengan betul-betul, memikir dengan betul-betul, dan dengan beberapa pandangan-pandangan daripada jemaah-jemaah tabligh yang sudah kata senior, mereka sangat bersetuju dengan hasrat saya, tetapi berlawanan dengan guru-guru saya, hatta ustaz-ustaz yang saya sayangi ketika saya di MRSM dulu, ya, Ustaz Afifi, Ustaz Zul, ya, mereka agak khawatir. Sebab apa? Sebab jalan ni tak nampak. Bukan mereka melarang, mereka agak khawatir, ya. Mereka agak khawatir ke mana kamu nak pergi. Macam mereka sendiri, mereka mungkin ada support untuk mereka belajar di Mesir. Saya ni nak pergi ke Pakistan. Pakistan tu bukan negara Arab. Pakistan tu adalah negara orang yang bercakap lain daripada bahasa Arab, bahasa Urdu. Ya, bahasanya bahasa yang tak diguna pakai di Malaysia, ya. Orang tak pakai. Arab memang kita tahu. Jadi seolah-olah tak jelas hala tuju saya. Bila saya bincangkan dengan ayah saya pun tak nampak. Ayah saya setuju untuk agama, tetapi ke mana ke arah tuju saya itu agak kurang jelas, ya. Lagipun berlaku peperangan waktu itu di antara Amerika dengan Taliban, ya, di Afghanistan. Jadi agak khawatir juga yang berdekatan dengan negara tersebut, iaitu Pakistan. Pakistan juga sering berperang dengan India. Bila saya bertanya ibu saya senyap. Dia tidak melarang dan tidak membenar. Dia tidak menyokong dan dia tidak membantah. Yang memberi kekuatan kepada saya adalah arwah tok saya, arwah Datuk Ismail,
ya, Ismail, yang sebenar-benarnya apabila saya luahkan hasrat saya, ya, menceritakan hasrat saya ini, dialah orang yang sebenarnya paling gembira. Saya rasa apabila saya menyatakan hasrat saya untuk menjadi hafiz Al-Quran ini, pada ketika itu umurnya sudah 80-an, dia sangat-sangat gembira. Rupa-rupanya tidak ada seorang cucunya yang melalui jalan agama melainkan saya. Jadi saya ini seolah-olah menjadi seorang yang dinanti-nantikan olehnya, sedangkan dia sendiri adalah imam, pernah menjadi imam masjid, ya, di Masjid Rapat Setia Ipoh, ya, seorang yang alim. Jadi tidak ada anak-anaknya ataupun cucu-cucunya yang berkecimpung di dalam jurusan agama. Jadi apabila saya menyatakan hasrat ini, beliau sangat gembira dan beliau sangat mendoakan. Jadi mungkin sebab doanya itu Allah pilih saya untuk laluan ini. Jadi apabila saya bertegas, saya mendapat sokongan padu pada arwah tok saya, mak saya tidak membantah. Jadi walaupun ayah saya kurang bersetuju, saya tekad untuk melalui jalan ini. Ya. Dan itulah sebenarnya cabaran yang sangat memberi saya kekuatan. Ayah saya tidak bersetuju, tidak menyokong saya. Ya, jadi saya perlu kuat untuk membuat keputusan yang tetap dan tegas. Jadi saya telah buat keputusan yang tetap bahawa saya tetap akan pergi. Saya akan pergi, dan alhamdulillah keputusan saya itu akhirnya dia persetujui oleh ayah saya. Ya, cuma dia ada beberapa soalan, siapa yang akan sponsor, siapa yang akan apalah, macam-macam lagi lah soalan tu. Tapi saya rasa insya-Allah jangan khawatir, ada jawapannya, ada laluannya, ada hasilnya. Jadi alhamdulillah berbekalkan sedikit duit yang diberikan oleh ayahanda dan juga sepupu saudara saya. Jadi alhamdulillah saya telah membeli tiket untuk bersama-sama dengan jemaah tabligh keluar 4 bulan di India selama 2 bulan dan di Pakistan selama 2 bulan. Jadi itulah laluan saya 4 bulan setelah saya berkeluar tabligh. Selepas itu saya menyatakan hasrat saya untuk menyambung pengajian saya untuk belajar tahfiz. Pada tahun 1989 saya memulakan pengajian saya. Sebenarnya sepanjang saya di MRSM, saya sudah pun menghafal lebih daripada setengah juzuk. Ya, pada ketika saya tingkatan 1, saya telah mula menghafal surah Yasin. Ketika saya tingkatan 2, saya sudah menghafal surah Sajadah. Ketika saya tingkatan 3, saya sudah menghafal surah Al-Mulk. Ketika saya tingkatan 4, saya sudah menghafal surah Ad-Dukhan. Jadi 4 surah ini sebenarnya telah dinyatakan dalam kitab Fadilat Al-Quran. Sekiranya kamu menghafal 4 surah ini dan dibawa di dalam malam Jumaat, dibawa berkali-kali, 7 kali berturut-turut, 7 malam Jumaat berturut-turut, insya-Allah Allah SWT akan bukakan hati kamu untuk memudahkan kamu menghafaz Al-Quran. Jadi sebenarnya hasrat saya itu sudah ada di awal lagi. Jadi ketika saya sedang keluar bertabligh, bersafar selepas ketika saya di India dan di Pakistan itu, sebenarnya saya sudah pun berjaya menghafaz juzuk yang ke-30. Jadi saya sudah ada dalam tangan saya 1 juzuk setengah. Dan ketika pada bulan 6 tahun 1989, saya sudah selesai keluar 4 bulan jemaah tabligh dan saya mula memasuki madrasah. Saya telah pergi ke satu madrasah, satu pondok yang asing daripada orang. Saya pergi ke kawasan gurun, kawasan gurun padang pasir yang bersempadan dengan Afghanistan, yang dinamakan tempat tu Karak. Dinamakan tempat tu ialah daerah Karak, K-A-R-A-K, Karak. Dan kampung yang saya duduk itu adalah Jahangiri Bandar. Jahangiri Bandar adalah sebuah kampung yang sangat backward, ya. Kalau pergi sana tu kamu akan rasa kamu berada 200-300 tahun yang lampau. Bangunannya dibina dari tanah, dinding-dinding tanah, lantainya daripada selut tanah, atas atap pun dibina daripada jerami-jerami, air pun dicatu, tak selalu ada air, elektrik pun dicatu, tak selalu ada elektrik. Ya, kadang-kadang ribut kamu nampak daripada jauh, ribut. Kalau kita biasa tengok dalam filem-filem tu, ribut macam ribut pasir. Ya, dan saya terpaksa berjalan kaki untuk 5 km, 6 km berjalan di atas pasir yang panas, ya, naik unta. Jadi masya-Allah, terlampau. Kalau kita tengok cerita Rambo ke, ya, kita akan tengoklah macam mana orang Afgan tu
Pakaian tu macam tu lah lebih kurang pakaian orang mereka kat situ. Dan kehidupan mereka sentiasa dengan senjata. Kemana mereka pergi, mereka akan bawa senjata. Pesta mereka dengan senjata. Kalau ada perkahwinan, mereka akan tembak. Ya, macam main mercun. Mereka tak main mercun. Tak ada mercun kat sana. Mereka ada senampang. Yang lebih canggih, mereka ada machine gun. Ya. Jadi mercun mereka tu adalah machine gun mereka. Kita nampak peluru bertaburan ke udara apabila mereka mengadakan pesta-pesta perkahwinan. Jadi itulah cara kehidupan mereka. Cara kehidupan yang sangat sederhana. Kita terasa, ya, saya pun alhamdulillah adventurous. Saya seorang adventurous. Ya, dulu saya dah naik gunung tahan. Saya pernah kayuh basikal. Ya, saya pernah kayuh basikal ketika saya form 3 dari Pengkalan Cepa. Rumah saya di Pengkalan Cepa, belakang JMRSM Pengkalan Cepa tu. Ya, daripada situ saya bawa kayuh basikal sampai ke Tumpat. Tumpat ni sempadan Malaysia Thailand, ya. Sampai ke Tumpat, sampai ke Pantai 7. Lepas tu sorang-sorang. Dan saya bawa kamera saya bawa kamera Canon, ya. Saya rasa zaman tu orang tak kerti lagi nak selfie, tapi saya dah pandai selfie. Saya dah pandai selfie. Saya letak kamera tu, timer dia atas jambatan. Waktu tu saya lalu kayuh basikal. Estimate, cantik betul-betul dia. Bila saya lalu tengah tu, saya dapat. Seolah-olah saya tengah kayuh basikal, orang lain ambil gambar. Sebenarnya selfie. Yang paling menarik waktu saya nak bersikal ke Tumpat tu, arah balik tak sampai Kota Baru. Saya tersesat jalan. Tersesat simpang. Bila tersesat simpang, saya beralik. Orang kata Kelantan beralik. Orang kata khayal. Asyik. Pasal apa saya asyik? Saya duduk berlumba dengan bas. Saya duduk berlumba dengan bas tambang. Berlumba dengan bas tambah. Berlumba bas berhenti, kita pitah. Kita kaya-kaya bas jalan, pitah kita pula. Bas berhenti, kita pitah pula. Dekat gorek dah. Dekat gorek. Mana aku duduk mana ni? Kelih-kelih. Mana aku ni tak japok ke apa. Kayu. Hujan pula. Hujan. Bawa baju hujan. Bawa pakai. Ada torchlight pula. Alhamdulillah. Basikal racing. Mana ada. Kita tak ada perancangan pun nak kayu tengah malam. Tapi ada torchlight. Waktu tu semangat. Ada torchlight. Pakai torchlight tu. Rupa-rupanya sampai ke Macang. Mana? Sampai ke Macang. Nak pergi Kota Baru sampai Macang. Macang pula. Macam mana saya waktu tu? Saya singgah rumah kawan, Wan Azwa. Saya tak ingat, saya tidur ke saya kayuh lagi sekali. Saya kayuh lagi sampai ke Besut. Ya. Nak pergi Kota Baru balik Kuala Lumpur, daripada Tumpat sampai ke Besut. Sampai ke Besut, sampai masuk Terengganu. Dah lagi ambil gambar dekat pintu gerbang Kuala Terengganu Kelantan tu. Alhamdulillah. Saya suka adventure. Saya cadet polis, ya. Cuma saya tak join karate, silat. Saya tak join waktu tu. Bergaduh biasa. Dengan Wan Nazarudin saya pernah tumbuk dia sampai dia pingsan. Gaduh biasa. Biasalah budak-budak nakal tu. Jadi alhamdulillah. Jadi saya suka adventure. Dan waktu ketika saya di Karak, saya sebenarnya walaupun Islamik, saya rasa masya-Allah, saya bermujahadah lah, ya. Bila tidur tu, boleh tidur tempat saya tidur tu sebenarnya bila hujan menitis, tak ada tempat untuk saya ngelak. Memang menitis lah tidur dalam hujan. Tidur pun atas katil jerami. Alhamdulillah, ketika saya di Karak tu, saya berjaya menghafal 6 juzuk. Saya bersorangan di kawasan Padang Pasir. Masya Allah, waktu tu saya rasa rohani saya yang paling tinggi lah. Sangat tinggi rohani saya tu. Jauh daripada dosa-dosa. Tak ada internet, tak ada gambar, tak pernah nampak perempuan. Tak pernah nampak. Kalau nampak perempuan pun waktu perempuan shuttlecock. Tahu perempuan shuttlecock? Purdah 100%. Mata pun tak nampak. Dia ni pakai purdah yang jaring nampak daripada dia. Dia nampak kita tak nampak dia. Memang tak nampak. Jadi peluang tu buat dosa tu tak ada. Alhamdulillah. Jadi terasa sangatlah kerohanian dia tu, Masya Allah. Tiap-tiap malam bila saya munajat, saya boleh mengalirkan air mata, boleh menangis. Ya Allah, 15 minit, setengah jam saya akan doa, munajat untuk surah Alam, hidayah untuk surah Alam. Alhamdulillah. Dan sentiasa air mata saya mengalir. Iaitu satu amalan rohani, tahajud tak tinggal, jemaah sentiasa. Masya Allah. Kerohaniannya luar biasa di situ. Kemudian tuan guru saya keluar safar untuk 1 tahun. Saya kehilangan dia, ketiadaan dia. Jadi saya buat keputusan untuk pergi ke satu tempat lain.
yang dinamakan Mardan, berhampiran dengan Peshawar, lebih kurang 50 km, 50 hingga 100 km tak silap saya. Ya, namanya Mardan. Di situ saya berguru dengan satu orang, bukan di Mardan, di Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Saya pergi ke Mansehra. Mansehra ni adalah di Indus, ya, Indus River. Di Indus River yang berjajar dengan Karakoram Range, Himalayan Range, ya. Karakoram Range ni adalah sangat terkenal, ya, antara banjaran yang tertinggi dunia, di mana K2 gunung yang kedua tinggi dunia di situ, dan bersempadan dengan Himalayan Range, di mana gunung Everest di situ. Jadi saya pergi ke Mansehra. Di madrasah tu bernama Jamia Shinkiari. Alhamdulillah di situ cantik tempatnya. Tempat yang mana di musim sejuk ada snow, ada salji. Kita orang Melayu ni perak sikit kan, nakkan salji. Jadi situ saya duduk di situ sebenarnya tak lama, selama 4 bulan saja. Ya, pada summer, musim panas memang sedap sangat situ. Dengan sungainya yang cantik, yang dengan masya-Allah bagus orangnya, saya dan mudirnya, guru-gurunya masya-Allah sangat sayang pada saya, dan saya dapat menghafal lebih kurang 4 juzuk di situ. Tetapi bila masuk musim sejuk, bulan 11, saya tak tahan sebab terlampau sejuk. Tak sama dengan sejuk ketika saya duduk di Karak dulu. Karak dulu sejuk tetapi boleh tahan sikit. Sini sejuk sebab sejuk dia sejuk yang ada salji. Dia terlampau sejuk, jadi saya rasa tak boleh tahan sebab tidak ada facilities. Kalau ada pemanas pun tak boleh tahan. Jadi saya surrender, saya tak boleh tahan, dan saya turun ke tempat yang kurang sejuk sikit, iaitu di Mardan. Di Mardan pula saya berguru dengan guru-guru yang sini, masya-Allah. Madrasah Parhoti ni di Mardan ni adalah madrasah yang mana guru-gurunya majoriti guru-guru yang buta, guru-guru hafiz yang buta, ya, dan mereka sangat mantap hafazan mereka. Satu pengalaman apabila saya berdepan dengan guru yang buta ni, mereka tahu di mana saya akan baca, di mana hafazan yang saya akan baca, mereka sudah tahu. Tak perlu tanya kat mana, daripada mana, ayat mana, tak perlu. Siapa ni? Luqman. Tuan guru saya bila tahu Luqman, dia tahu kat mana sabak saya ataupun di mana hafazan saya yang akan berlangsung. Dia akan baca. Dia akan baca satu ayat, dua ayat, katalah satu muka surat, ya. Dia selalu dah tahu dah saya hafal macam mana satu muka surat. Dia akan baca satu muka surat. Saya akan dengar satu muka surat. Kemudian selalunya tuan guru saya ini akan baca satu ayat, saya akan ikut satu ayat. Ayat kedua saya akan ikut ayat kedua, ayat ketiga saya akan ayat ketiga, kemudian setengah muka surat. Kemudian dia ulangkan seluruh, saya akan baca setengah muka surat balik. Dan dia akan baca setengah muka surat yang kedua, saya akan dengar dan saya akan baca. Kemudian dia akan baca keseluruhan muka surat dan saya akan ikut. Masya Allah, mantap betul. Kemudian itu sebelum subuh, pukul 4 pagi. Lepas subuh saya dengan guru yang lain pula, Syekh Yusof. Syekh Yusof akan baca dengan saya tiap-tiap hari suku juzuk. Lepas tu saya akan baca hafazan saya daripada pagi tu, daripada awal sampai di mana yang saya telah hafal. Waktu tu saya sudah hafal lebih kurang 12 juzuk, 13 juzuk. Saya akan baca awal daripada Baqarah tu sampai juzuk yang ke-12. Esok saya akan mula balik daripada awal sampai tengah hari tu lebih kurang 12 juzuk, 13 juzuk. Lepas zuhur saya akan dengar manzil. Saya akan dengarkan setengah juzuk kepada guru tahfiz yang buta yang lain pula. Itu pun sama juga. Masya Allah. Sampai malam saya akan hafal sendiri. Situ menariknya, di kawasan Mardan ni, Parhoti ni, mereka ni orang-orang Patan ni, orang-orang Patan utara Pakistan ni, ya, mereka ni macam orang Afghan juga, kita panggil mereka Khan, ya. Mereka ni sangat sayangkan, mereka sangat hormat tetamu Islam. Kalau dengan saya tu masya-Allah, selalu sangat mereka nampak saya makan, mereka tak mau ambil bayaran saya lah. Mereka jamu saja. Satu benda yang saya tak boleh lupa lah kat situ, ya. Saya kat situ tak ada jamban. Jamban ada, tapi jamban ni untuk VIP je, guru-guru je. Jadi saya tak boleh. Untuk guru-guru yang buta tu, mereka guna jamban. Yang lain-lain ni silakan pergi ke ladang.
Jadi saya pun ikutlah juga pergi ke ladang lah. Ke ladang ni bukanlah sama-sama, maksudnya asing-asing lah, seorang-seorang lah menghadap ke mana kan. Itulah hariannya. Ya. Tapi cara mereka buang air, walaupun di ladang, mereka sangat beradab, tak nampak auratnya. Mereka akan pakai cadar, mereka akan tutup. Dan mereka akan pakai istinja. Ya. Waktu tu baru saya dengar istinja. Oh, begini kaedahnya istinja. Mereka akan ambil batu yang bersegi, ya, untuk mereka cungkirkan atau kikiskan najis-najis tu. Tak payah pakai air pun. Tak payah pakai tisu, tak payah pakai air. Tapi saya ni kekok sikit, saya bawa bekas air. Selamba. Jadi orang sana tak nampak benda ni pelik. Kita mungkin pelik lah kat sini kan, sebab kita dah ada facilities. Kalau kat sana tu mereka tak. Itu pengalaman saya tak boleh lupa. Dan yang antara satu lagi pengalaman saya tak boleh lupa, DIY, do it yourself for your own treatment. Saya kena apa? Saya kena penyakit demam kuning. Mata saya dah kuning. Ya. Penyakit kuning, demam kuning. Saya kena mata saya. Saya pergi ke hospital. Dia tengok saya, confirm saya dah kuning. Dia pun bagi saya panggil shrink yang tucuk tu, ya. Dia panggil 45 batang dia bagi. Lepas tu dia bagi air untuk kita tadi. Air itulah air glukos tu, ya. Dia kata ambil 5 ni baik. Sangkut, cocokkan dan cucuk. Kata buat sendiri. Ya. DIY, do it yourself. Saya tak pernah cucuk diri sendiri. Kalau nak cucuk, bila saya cucuk, bayangkan. Cucuk, macam mana nak cucuk? Kita tak pernah belajar kan. Cucuk bagi nak masuk air, nak masuk jarum tu dalam urat tu. Nak suruh orang lain, nak suruh budak-budak madrasah lain. Baik tu sah, baik buat sendiri. Orang lain lagi teruk cucuk. Jadi saya buat cucuk kerana tak masuk darah, air tak masuk dalam saluran darah. Tengok tangan saya ni dah jadi tangan hak, gemuk, besar. Apa hal pula? Rupanya darah air tu tak masuk dalam saluran urat darah. Dah masuk dalam daging, dah jadi gemuk pula. Buka balik, masuk pula ke sini. Tengok, okey, tekan boleh masuk. Last nak semayang, buka balik. Kan? 2 minggu tu mengalahkan penagih dadah. Mengalahkan penagih dadah ni. Semua cucuk macam-macam. Saya dah dapat CJ, jadi nurse. Dah pandai dah untuk cucuk sendiri. Ya? Tak payah panggil nurse dah reti dah. 2 minggu. Daripada mata kuning, alhamdulillah jadi putih balik. Sendiri gantung Subhanallah. Pengalaman saya. Ya? Dan dia suruh makan tebu banyak-banyak. Saya pun makanlah tebu. Tebu yang banyak-banyak tu potong jadi ketul-ketul. Makan. Alhamdulillah sembuh. Allahu Akbar.